Okay, kita sambung. Okay, C 4.23 times 10 to the power of 2. Okay, first tengok. Power dia ni power positif. So, maksudnya number kamu tu akan jadi greater than 1. Terus tahu greater than 1. So, macam mana nak buat? Okay. First. So, 4.23. So, dia bergerak berapa kali? Maksudnya dia bergerak 2 kali. So, macam tadi kita belajar, kalau kita ada nombor biasa, lepas tu kita nak gerakkan dia positif, dia bergerak ke kiri tadi kan? Ke kiri ni. So now untuk lawan dia, kita kena gerakkan dia ke kanan. Ke kanan. Lawan dia lah. So macam ini. Kalau nombor tu bergerak positif, so dia kena bergerak ke kanan. So bergerak ke kanan 2 kali. 1, 2. So maksudnya titik kamu akan dekat sini. So kamu akan ada 4, 2, 3. So bila dah macam tu, tak payahlah letak titik. Dah siap. Macam tu je. Ingat, kalau dia darab kuasa positif, dia kena bergerak ke kanan. Darab positif, power move to the right. Okay, move to the right. Okay, tengok lagi. Ada lagi example. Macam kita tengok. So, kita tengok E. Salah pula dah. Kita tengok E. Mana E? Okay, E sekarang. Jom kita tengok E. 9.1. 9.1 times 10 to the power of 4. Okay, jom kita tulis ya. Kita kira. Okay, E 9.1 times 10 to the power of 4. Okay, now. Macam biasa, check dulu. Okay. Dia kuasa ni adalah positif. So, maksudnya value yang kamu akan dapat akan jadi greater than 1. Okay. Lepas tu kita jawab ya. Okay, tengok. Dia bergerak 4 kali ke kiri. Ingat, tengok sini. Nota penting. Positive power. Positive index lah. Positive index. Move to the right. Okay, move to the right. So, berapa kali dia bergerak ke move to the right? 4 kali. So, titik kita kat sini. So, 1, 2, 3, 4. So, tempat yang ada bulatan ni kamu letakkan kosong. Ni tak payahlah sebab ini untuk 1. So, lepas tu kita tulis balik 9, 1, 0, 0, 0. Macam tu je lah. Okay. Okay. Now, next. E dah siap. Kita try jawab G. Ni ada negative power. Sekarang baru dilawan sikit. Tengok 7.29 times 10 to the power of negative 2. Okay. Soalan G. Soalan G. 7.29 times 10 to the power of negative 2. Okay, now kita tengok. Power dia negatif. So, maksudnya dia kena less than 1. Okay, so point dia kalau positive index, dia bergerak ke kanan. So, kalau negative index, macam inilah negative index, dia akan bergerak ke lawan je lah. Move to the left lah. Move to the left. Move to the left. Okay, macam mana nak bergerak ke left? So, macam biasa, ini titik kita. So, dia bergerak ke kiri. 1. Berapa kali geraknya? 2. So, dalam kotak tu letak kosong. Lepas tu kat situ ada titiknya. Okay. So, make sure kalau ada titik, maksudnya dia kena ada kosong sebelum dia. So, 0.0729. Tengok. So, value dia less than 1. Macam tu. Okay. Ingat, kalau dia positive index, move to the right. Kalau negative index, move to the left. Okay, last example. Okay, tengok. Last example. Saya nak jawab soalan I. So, yang saya tak jawab tu, kamu siapkan.
8.504 times 10 to the power of negative 4. Jom kita try jawab. Okay. I 8.504 times 10 to the power of negative 4. Okay, now tengok power dia negatif. So maksudnya value yang kita akan dapat is less than 1. And then kita ingat kita punya notes, tips kita. Kalau negative index, dia akan bergerak ke move to the left macam biasa. Ikut berapa banyak bilangan kuasa dia. Okay, now. Okay, jom kita gerakkan indeks kita. So, titik perpuluhan kita ada kat sini. Kita bergerak sebanyak 4 kali ke left. So, 1, 2, 3, 4. So, kat sini akan jadi titik. So, dalam ni akan jadi kosong. Okay. So, macam biasa, tulis balik sebelum titik ni kena ada kosong. Point 0.008.504. Dah siap. Macam tu je lah. Okay. Tengok. So, untuk ringkaskan lagi, so, tulis balik kita punya statement kita. Ingat. Statement kita. Okay. Benda yang kamu kena ingat. Kalau positif index, okay, move right. Kalau negative index, move mana? Move left. Okay. Dan ingat, kalau positive index, value dia greater than 1. Kalau dia negative index, value dia less than 1 tapi tak kurang daripada kosong. Okay. Dia tak akan dapat negative number lah. Negative integer ada, negative index ada, tapi tak ada negative number. Itu je lah yang kita kena ingat ya. Semua ni kena ingat. Ini untuk standard form. Positive index move to the right. Negative index move to the left. Macam tu. Okay. Okay, now next. Okay. Nanti saya akan share benda pengiraan ni supaya senang nanti kamu nak faham. Okay, next kita teruskan. Okay, ni adalah yang kamu belajar waktu form 1 ke lower form. Waktu sekolah rendah. Saya pun dah tak ingat. Okay, now. Yang peta, tera, giga, mega, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko semua tu. Okay, now tengok. Kalau dia hexa, dia ada 1 times 10 to the power of 18. Kalau peta, kita kira ada berapa titik dia? 1, 2, 3. Tukarlah. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, bila dia 15. So, dia adalah 1 times 10 to the power of 15. Tengok tera. Tera ada berapa? 3. 3, 6, 9, 12. So, dia adalah 1 darab 10 kuasa 12. Giga ada berapa titik kosong? 3, 6, 9. So, 1 times 10 to the power of 9. Mega, 3, 6. So, 1 times 10 to the power of 6. Kilo, 3 je. So, 1 times 10 to the power of 3. Hektar, 2. So, 1 times 10 to the power of 2. Dah ada 1 je. 1 darab 10 kuasa 1. Ni nombor 1 biasa. Desi. Bila ada titik perpuluhan, tengok apa dah jadi dekat power dia. Power dia jadi negatif. Ini semua sebab dia positive number kan. Greater than 1. So, bila greater than 1, indeks dia adalah positif. Semua indeks positif. Semua indeks positif. Tapi, bila dah jadi less than 1, nombor tu dah less than 1, power kita jadi negatif. Bila number tu greater than 1, power kita positif. Okay.
Okay, nak tengok 0.01. So ada berapa 0 sebelah 1? 1. So 1 times 10 to the power of 1, 2. 2 pergerakannya. Negatif 2. Yang ini 1, 2, 3. So ada 3 nombor selepas titik. Ingat, ada 3 nombor selepas decimal. So 10 negatif 3. Yang ni ada berapa nombor selepas titik? 3, 6, 7, 8. So 1, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Itu darab 10 kuasa 6, negatif 6. Yang ni 3, 6, 7, 8, 9. So 1 darab 10 kuasa negatif 9. Mikro. Nano. Pico. 3, 6, 9, 10, 11, 12. So 1 darab 10 kuasa negatif 12. Femto 3, 6, 9, 12, 15. So 1 darab 10 kuasa negatif 15. Atto 3, 6, 9, 10, 9, 12, 15, 18. 1 darab 10 kuasa negatif 18. Kamu kena ingatlah ni. Dia punya poin-poin dia. Ingat, kalau nombor tu dalam bentuk decimal, power kita kena negatif, ya. Nombor tu less than 1. Kalau nombor tu greater than 1, so power dia akan jadi positif. Okay. Okay, next. Example, exercise. Okay. Change the following matrix measurement to the units given. In the bracket, state your answer in standard form. Dia nak standard form. So dia nak dalam bentuk apa? A darab 10 kuasa N. Okay, now kita tengok. So nak jawab soalan A dulu. 1050 km jadikan dalam bentuk meter. Okay, tengok ya. Nombor 3 A. Dia bagi 1050 km. Dia minta dalam meter. Okay, now first kita jadikan nombor ni dulu kepada standard form. Macam mana nak kira? So tengok. First tulis nombor bukan kosong yang pertama. 1. Lepas bukan kosong yang pertama letak titik. Kira ada berapa? 1, 2, 3. So 050. So darab 10 kuasa ada berapa? 1, 2, 3. 3. Okay, lepas tu kita tengok kilometer. Kilometer nak pergi ke meter. So kilo berapa kuasa dia? Kilo berapa kuasa dia? Kita tengok sini. Kilo. So kilo. So 1 darab 10 kuasa 3. So darab 10 kuasa 3 je lah. So tambah lagi, darab lagi. Darab 10 kuasa 3. Okay, now jangan guna kalkulator. Kita buat macam biasa je. So 1.050 darab 10. Ingat, ini same base. So bila same base, dia punya power boleh tambah sebab dia bahagian darab. So 3 tambah 3. So dia adalah 1.050 times 10 to the power of 6. Tengok, dah jadi dalam bentuk standard form. So kena pandai. So sebab apa kita darab 10 kuasa 3 ni? Sebab dia dalam kilo. Kita nak tukar kepada meter sahaja. So kita kena tukarlah. Kilometer pergi ke meter. km pergi ke m adalah 1000. 1000 bersamaan dengan 10 kuasa 3. Sebab tu je jadi darab 10 kuasa 3. Okay. Nak lagi tunggu. Kita tengok lagi. Example lagi. Kita buat example number mana ya? C. Kita buat example number C. Kita buat example C. C 0.75 teraliter. 0.75 teraliter. C ya. Okay, C 0.75 teraliter. Tulis je teraliter. Dia nak dalam liter biasa je. Okay, now kita tukarkan this one kepada nombor standard form dulu. So tengok dia adalah less than 1. So dia akan jadi power negatif. Indeks dia negatif. So macam biasa, kita tengok mana nombor bukan kosong yang pertama. 7. So 7. So kita kena gerakkan titik ni sebelah 7. So dia bergerak satu kali. So 7.5
darab 10 kuasa. Berapa kali dia bergerak? 1 kali. Darab. Like that. Okay, like that. 10 kuasa negatif 1. Okay, now. Sekarang, ini dalam tera liter lagi. Okay, sekarang tera adalah 10 kuasa berapa? Jom kita tengok tera. Tadi tera. Mana tera? Tera dekat sini. So, tera berapa? 1 darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa 12. So, kita pun letaklah 10 kuasa 12. Tak payahlah letak 1 darab sebab dia still benda yang sama. Dia still 1 je. So, 7.5 times 10 negative 1 times 10 to the power of 12. Okay, lepas tu macam biasalah. Yang base yang sama kita boleh simplify. Negatif 1 tambah 12. Tengok apa yang kita belajar dalam chapter 1 dia guna balik dalam chapter 2. So, kamu akan dapat 7.5 times 10 to the power of 11 liter. Liter kan nak tulis. Macam tu je lah. Okay. Dan last sekali. Saya nak jawab untuk soalan E. Okay, soalan E. E kita ada 1, 2, 3 nanometer. 1, 2, 3 nanometer. Okay, tengok. E. Back. E 1, 2, 3 nanometer kepada meter biasa. Meter. So macam biasa. Okay, first and foremost tukarkan ini kepada standard form yang biasa. Okay, tengok nombor bukan kosong yang pertama. 1. So 1. Lepas 1 tu letak titik. 2, 3. So berapa kali pergerakan nak dapatkan titik tu dekat sini? 1, 2. 10 kuasa 2. Okay, 2 kali. Okay, now ni dalam nanometer. Okay, macam mana nano tu nak pergi ke meter? How? So kita tengoklah berapa dia punya pergerakan. Nano ada berapa nano? Nano kuasa berapa? Nano. Mana nano? Nano sini. Nano adalah 1 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. So, buat je lah macam biasa. So, sambung. 1.23 darab 10 kuasa 2 darab 10 kuasa negatif 9. Lepas tu kumpulkan. 1.23 darab 10. Sebab ini same base, kita boleh kumpulkan 2. Ini darab, so maksudnya kita tambah. Negatif 9. Okay, negatif 9. So, 1.23 darab 10. 2 tambah 2 tolak je. Tolak 2 tolak 9. Negatif 7. Inilah jawapannya. Meter. Okay. Macam tu je lah. Ingat, apa step dia? Tengok step. So, first. Tips. Ingat ya, tips. Okay. Metod pertama, first step adalah change into standard form. Tukarkan nombor tu kepada standard form dulu. Bila dah tukar kepada standard form, tengoklah change unit. Macam ini. Daripada tera liter nak pergi ke liter. Macam mana? Darab 10 kuasa 12. Itu change unit. Bila dah change unit, same base operation. Macam ini. Base dah sama. Base 10. So, kita buatlah operation kita. 2 tambah negatif 9. And then, finally, answer. Itulah kamu punya cara nak selesaikan dia. Ini. Okay. Itu je lah. Okay, sikit lagi. Sikit je lagi. Last untuk hari ni. Performing basic arithmetic operation. Okay, ni kita just revise balik. Okay, index law. Macam biasa, kalau dia multiplication, kita dah buat dah tadi. Kalau darab, same base, kita akan jadi, power dia akan jadi tambah. Kalau division, bahagi, same base, power dia akan jadi tolak. Jangan lupa, tambah, tolak. Kalau macam ini. Kalau base dia sama,
kamu boleh gabungkan nombor kat depan dia ikut operasi yang digunakan. Macam ini, dia guna operasi apa? Tambah. So, nombor biasa yang kat depan tu kamu tambah je lah. Lepas tu darablah dengan base yang kat belakang tu. Sebab base dia base yang sama. Macam tu. Okay, yang ini kalau tolak. Tolak pun sama. Sebab base yang sama. So, kita boleh gabungkan nombor biasa tu. Lepas tu, kumpulkan. Kalau darab, macam biasa juga. Tapi dia punya base, power dia akan jadi tambah. Kalau bahagi, ini bahagilah kiranya. Power dia akan jadi tolak. Tapi nombor dia still kena darab ataupun bahagi. Kalau nombor yang kat depan ni. Nombor yang depan ni ya. Macam biasa. Okay, untuk senang nampak, kita cuba buat. Okay, tengok example. Okay, example exercise. Calculate the value of each of the following expression. Okay, saya tunjuk dalam 3 example. 4 atau 3 atau 4. So, nanti kamu buat yang lebih dia. Okay, first A. Kita jawab A dulu. 2.4 darab 2.4 times 10 to the power 4 plus 3.57 times 10 to the power 4. Okay, now, how to do? Okay, tengok Okay, mind test. Okay, mind test. Mind test 2.2b. Okay, number 1 A. Soalannya 2.4 2.4 times 10 to the power 4 plus 3.57 times 10 to the power of 4. Okay, now kita tengok base. Base dia sama ke tidak? Okay, ni darab 10 to the power 4. Ini base dia. Ni pun base dia darab 10 to the power 4. So, base dia sama. Kalau base sama, kita boleh kumpulkan. So, macam mana kita nak kumpulkan? Kita kumpulkan nombor sama nombor. Kita jalankan operasi dia. So, 2.4 tambah 3.57 darab. Terus darab dengan base dia. Base dia gabungkan lah. Ni kira macam apa dia? Factorization. Factorization lah kiranya. Okay, lepas tu kita selesaikanlah 2.4 tambah 3.57. Okay, kamu selesaikan, kamu akan dapat 5.97. Lepas tu tulis je times 10 to the power of 4. Macam tu je lah. Okay. Darab 10 kuasa 4. Dah siap. Kenapa cepat sangat? Sebab dia adalah base yang sama. Since base yang sama, kita boleh terus tambah. Kita dah ada rules dia tadi. Mana rules dia tadi? Mana? Dia dah bagi tahu dah tadi kat sini. Ni index law. Kalau base yang sama, nombor yang tambah, operasi tambah. So base base dekat luar, hasil tambah tu kamu tambah je lah nombor dia. Macam tu. Okay, next. A dah buat. Next adalah saya nak try D. Jom kita buat D. Mana D? This one. 1.2 times 10 to the power 5 plus 3.74 times 10 to the power of 4. Okay. Jom kita try ya. D. Okay, tulis balik. 1.2 times 10 to the power of 5 plus 3.74 times 10 to the power of 4. Okay, first and foremost, kita tengok dulu base dia sama ke tidak. Okay, 1 10 to the power of 5. 1 10 to the power of 4. Same, not same base. Not same base. So, macam mana kita nak selesaikan? Yang ni dah same base, tak apa. Same base boleh terus gabung. So, bila dia base dia tak sama, kita kena first kita kena buat apa? Samakan base. Samakan base dahulu. Samakan base. Okay, macam mana nak samakan base? Tengok. Okay, now. Kita kena jadikan supaya base dia base yang kecil. Sama dengan base yang kecil. Okay, tengok dulu. Kat sini ada base 5. Kita ada power 5, power yang kecil. Power 5 satu. Satu lagi power 4. Power 4. So, kita pilih supaya kita pilih yang kecil. So, kita ambil yang ini. So, maksudnya power 10 to the power 5 ni kena tukarkan kepada 10 to the power 4. Okay, macam mana nak jadikan dia macam tu? Okay, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okay. Okay.
Guna warna lain lah. Sekejap. Ni. So, now 1.2. Okay, kalau 10 kuasa 5 ini bersamaan 5. Nak samakan dia dengan 4. 1 tambah 4 kan? 1 plus 4. Kalau macam tu, kita boleh buat darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Maksudnya ini geng dia. So, 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Ini samalah. Ini adalah 10 kuasa 1 tambah 4. Dia still 10 kuasa 5. Sama je. Still sama dengan yang ini. So, tak apa. Boleh buat macam tu. Still. So, tambah 3.74 darab 10 kuasa 4. Okay, bila dah buat dalam macam ni, kamu kena selesaikan dulu yang ini. Yang ini. Okay, selesaikan dulu yang ini. Okay. So, 1.2 darab 10 kuasa 1. So, maksudnya dia darab, so dia bergerak ke move to the right. So, 12 darab 10 kuasa 4 tambah 3.74 darab 10 kuasa 4. Okay, now base dah sama ke belum? Base already same. Iaitu base 4, 10 to the power 4. Bila dah base dah sama, baru kita boleh gabungkan. So, kita akan dapat, okay, guna mana ni? 12 plus 3.74 times 10 to the power of 4. Okay, lepas tu kiralah macam biasa. 12 plus 3, so kamu akan dapat 15.74 times 10 to the power 4. Okay, check balik. Check sini. Standard form ke tidak? Standard form or not? No. Kenapa no? Sebab titik dia ni bukan dekat first, bukan 0. Dia nombor 2. So, kita kena tukarlah. Change tu. So, dia gerak satu kat sini. So, 1.574. Okay, kita selesaikan ini. Ini adalah darab 10 kuasa 1, darab 10 kuasa 4. Sebab apa? Sebab bila kita selesaikan yang ini, kita akan dapat yang ini kat atas ni. Ini atas ni. Okay, lepas tu baru simplify lagi. Boleh kecilkan lagi. Dapatlah 1.574 times 10 to the power. Ni kan base sama, base 10. So, 1 tambah 4. So, bersamaan dengan 1.574 darab 10 kuasa 5. Dah siap. Macam tu je lah. Dia punya jalan kerja agak panjang lah. Macam biasa, agak panjang sikit lah. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, cuba fahamkan betul-betul, akan dapat. Okay? Okay. Saya tunjuk lagi a few. 1 atau 2 lagi example. Supaya senang nanti kita nak faham. Ni tunjuk untuk negatif. You have reached in this version. Tengok dah full dah. Okay, sekejap. Okay, first tengok dulu. Okay. Screenshot dulu, screen cap dulu. Mana? Macam mana nak screen capture dia? Okay, sekejap. Tak boleh screen capture dia. Tak apalah. Okay, dan okay, yang ni saya delete dulu. Yang ni patutnya kamu boleh jawab simple je. So, delete jap. Okay, delete dulu. Okay. Kiraan tu untuk yang simple je. Okay, now. Okay. Okay, dah. Okay, now kita tengok. Kita try. Mana yang G? Kita try G ya, G. Ni last lah. Untuk yang hari ini, G. Nanti kamu try jawab yang lain. G Tak nak G, tak nak G. Sebab G positif, part 3. So macam ni jugalah kena buat macam ni. So 4 tu jadikan dia 1 tambah 4 lah. 1 tambah 3. So 3 sama dengan 3 baru kita boleh solve. Saya nak try buat yang negatif. K. K ya. 8.3 darab 10 kuasa negatif 4. Okay. Tolak 6.2 darab 10 kuasa negatif 5. Ni dalam bentuk negatif. Okay, now kita try.
soalan K. K. 8.3 times 10 to the power of negative 4 minus 6.2 times 10 to the power of negative 5. Okay, now, macam mana kita nak buat? Okay. Kalau negatif, sama juga. Kita ada check base. Base sama ke tidak? Tak sama sebab power ada satu power. Sekejap. Satu ada power negatif 4, satu ada power negatif 5. So, mana power yang lagi besar? This one lah. Sebab dia negatif 4, maksud dia lagi besar. So, kita jadikan dia kepada power negatif, tukarkan kepada power negatif 5. Kita pilih yang kecil kan? Negatif 5. So macam mana negatif 4 tu nak jadi negatif 5? So, macam biasa. 1 tambah negatif 5. So, bila kamu buat 1 tambah negatif 5, dia adalah negatif 4 lah kan. So, baru kita boleh teruskan. Okay, tengok ya macam mana saya buat. So, tak nak mana ni, nanti tak nampak. Ni. So, 8. Okay. 8.3. Okay, buatlah macam ini dulu. Darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa negatif 5. Macam biasa. Tolak 6.2 darab 10 kuasa negatif 5. Lepas tu, baru kita selesaikan yang ini dulu. Okay. So, kita akan dapat 8.3 darab 10 kuasa 1, kamu akan dapat 83. Darab 10 kuasa negatif 5, tolak 6.2 darab 10 kuasa negatif 5. Sekarang base dah sama. Base sama. So, bila base dah sama, baru kita boleh gabungkan. So, 83 tolak 6.2 darab 10 kuasa negatif 5. Okay. Bila dah macam tu, baru selesaikan. Kamu kira ni, kamu akan dapat 76.8 times 10 to the power of negative 5. Okay, ini ke jawapan final. Belum lagi. Don't stop yet. Don't stop. Ingat, kena buat apa? Standard form. Okay, sebab 76.8 ni bukan dalam standard form yet. So, kena tukarkan dia. Secana. Okay, ingat tengok nombor yang pertama. So, 7. So, point tu letak kat sebelah dia. 6, 8. Darab 10 kuasa. Berapa kali pergerakan dia nak pergi sebelah? 1. So, darab 10 kuasa 1. Darab 10 kuasa negatif 5. Okay, bila dah macam ni, selesaikanlah. 7.68. Darab 10 kuasa 1 tambah negatif 5. So, kamu akan dapat 7.68 times 10 to the power of negative 4. Inilah jawapannya. Okay. Itu jawapan dia. Itu je lah untuk hari ni. Dah siap. Okay. Itu saja yang akan kita belajar untuk hari ini. Okay. Yang lain tu, kamu kalau rasa macam sahaja laju sangat, okay, pauskan video, lepas tu rewind balik. Pauskan video, rewind balik, and then try selesaikan yang lain ya. Yang ini nanti next class kita akan jawab ya. Tapi kalau sesiapa yang dah rajin, dah rasa macam boleh jawab, boleh try jawab. Tak apa, you can try. Try jawab dulu. Kalau boleh jawab, try jawab. Jangan bergantung. Try jawab dulu. Okay. So yang penting siapkan 2.2B soalan CEIBFHJK. Itu ini adalah homework kamu untuk Chinese New Year lah kiranya. Lepas tu ni soalan nombor 3 BDF. Ini semua dalam 2.2A. Ini 2.2A. Ini DBHF. Dan juga last sekali BFGD. Okay. Itu saja homework kamu. Make sure tengok video sampai habis. Dan kalau tak faham boleh tanya Cikgu Yus or Cikgu Hafizul. Okay. That's all for today. Thank you.